Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' ifadata wal istifadata wal hasanata musuku bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung lagi ulang kaji mengenai bab puasa, dan kita masuk hari ini perbahasan mengenai sunanus sawmi wa Ramadan, sunat-sunat puasa dan juga sunat puasa untuk bulan Ramadan. Jadi sunat yang kita akan nak bincang ni termasuklah sunat-sunat puasa pada bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Okay, ada dalam 14 dalam kitab Al-Aham min at-Taqrir Sadidah ni disebut dalam 16-17 perkara lah. Walaupun perkara sunat dalam bulan Ramadan ni lebih daripada tu. Okey, yang pertama ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub bi khilafi ma idza shakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat wa yuakhir al-fitra. Yang pertama, sunat kita mensegerakan berbuka. Dengan syarat kita yakin dah terbenamnya matahari, dah masuknya maghrib. Bila yakin masuk maghrib, kita segera berbuka. Jangan tangguh-tangguh pukul 8, pukul 9 baru nak berbuka, tak. Kita segerakan berbuka. Okay, berbeza kalau kita syak. Masuk maghrib ke belum? Masuk maghrib ke belum? Kita syak. Kemungkinan jam kita tu mungkin salah, ataupun jam kita dan jam kawan kita berbeza. Tak. Jadi daripada itu menyebabkan kita rasa syak awal sangka. Dah tak? Ketika itu wajib bagi kita jangan makan lagi. Kena ambil ihtiyat. Berjaga-jaga untuk tidak makan lagi. Lambatkan sikit. Sampailah pada satu tahap kita dah yakin sungguh masuk waktu, barulah kita boleh berbuka. Ataupun kita zon kuat mengatakan dah masuk waktu, barulah kita boleh berbuka. Dan guru kami di Mesir, Syekh Mahmud Sa'id Mamduh Hafizahullah, pernah berpesanlah kepada pelajar-pelajar yang duduk di Mesir. Ketika itu kami berbuka dengan beliau di di Tabah tu lah, di tempat beliau. Dia sebut kalau di Mesir ni kamu jangan berbuka walaupun dah mula azan. Semata-mata mula azan tu jangan buka lagi. Tunggu dulu dalam 2 minit, 3 minit, lepas tu barulah berbuka. Sebab apa? Syekh sebut lagu tu. Sebab di Mesir ni azan tu berbeza-beza. Masjid ni azan pukul sekian, sikit lagi ada orang ni pula baru nak start azan. Lepas tu sikit lagi tu ada pula masjid yang ketiga baru nak start azan. Sikit lagi tu ada lagi masjid keempat nak start azan. Malah ada masjid yang kelima baru nak start azan. Jadi siapa dulu yang azan ni, siapa yang betul waktu, siapa yang salah waktu ni? Dah tak? Dari situ Syekh Mahmud sebut eloknya di Mesir kalau kita dengar azan kita lambatkan sikit. 1 minit, 2 minit, lepas tu barulah kita berbuka. Ataupun tunggu orang habis azan semua masjid tu. Barulah kita berbuka. Barulah kita yakin kita berbuka tu dalam keadaan masuk waktu dah. Itu pesanan Syekh Mahmud lah, Syekh Mamduh Hafizahullah. Yang kedua, kita bersahur walaupun dengan seteguk air. Jadi orang kuat dalam Islam, orang yang boleh bangun sahur. Sebab apa? Itu ajaran Nabi. Nak tahu kuat tak kuat, orang yang boleh ikut ajaran Nabi ialah kuat, orang yang tak boleh ikut ajaran Nabi ialah orang yang lemah. Jadi kena sahur walaupun dengan seteguk air. Orang yang tak bersahur itu orang yang lemah, orang yang lembek. Untuk ambil berkat lah. Hikmah kepada sahur ialah untuk at-taqawi al-sawm. Esok hari tu kita kuatlah untuk berpuasa. Dan juga kita nak berbeza dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab tidak bersahur. Dan disebut kat bawah tu juga, disunatkan juga kita bersahur walaupun kita puasa pada bulan Sya'ban, bulan Rejab, bulan-bulan yang lain. Senin Khamis sunat juga kita bersahur. Dan sahur tu pula mesti dengan apa? Wajarnya dengan rutab. Tak ada rutab kita ambil tamar. Seperti mana bab berbuka yang kita akan bincang sikit lagi lah. Maka jadi sunat kita bersahur. Dan masuk waktu sahur ialah separuh masa kedua pada waktu malam. Contoh malam ni ada 10 jam. Tak 5 jam kedua sebelum subuh tu lah. Kalau malam ni ada 8 jam, 4 jam kedua sebelum subuh. Malam ni ada 6 jam, maka 3 jam kedua sebelum subuh. Jadi kalau orang sahur awal, tak, lepas daripada solat tarawih, ada more Malaysia ni. Makan semua duduk Malaysia ni. Tak. Saya 3 pasang, 4 pasang dah seluar tak boleh pakai. Sebab balik Malaysia baru 3 bulan. Ada masalah. Yang pentingnya kat Malaysia ni kaya dengan makan. Jadi lepas tarawih kita boleh apa? Kita boleh makan morai.
Moreh tu kalau kita makan dan kita niat untuk bersahur, tak dapat pahala sahur. Sebab moreh tu lah separuh masa pertama. Dah tak? Yang kita sebut tadi kalau 10 jam, 5 jam yang kedua. Sedangkan moreh tu lah 5 jam yang pertama. Kita makan niat sahur tidak dapat pahala sahur. Dapat kenyang je lah. Tak? Jangan tak makan pula. Rugilah orang surah tu. Bagi makan kita tak makan, akhir sekali membazir. Kemudian nak pesan lah kalau ada kita panggil orang madrasah ke tak untuk jadi imam tarawih tempat kita. Kalaulah boleh, janganlah bagi makanan terlalu banyak kepada orang madrasah ni, orang pondok ni. Sebab dia orang bawa balik pun atas meja nanti akan jadi terlalu banyak. Saya dekat Mak Taufik Pekan dulu, setiap orang pergi ada 20 orang. Satu masjid 2 orang contohlah. Jadi ada 10 masjid. Lepas je tarawih, lepas makan moreh, setiap masjid tu bagi makanan untuk bawa balik. Siapa dia nak makan kat rumah? Akhir sekali kami buang je benda tu. Kalau nak bagi duit kepada kami, biar kami boleh simpan dalam bank. Boleh kami beli barang keperluan kami selepas tu. Jangan bagi makanan, akhir sekali kami buang. Cari orang miskin yang lain, bagi mereka. Kami dah kenyang dah. Berbeza kalau memang Mak Taufik tu tak ada makanan, memang apa-apa ke dana, bolehlah bagi. Orang makan, tak buang. Ni bagi kami, yang Mak Taufik kami memang dah ditaja oleh Sultan Pahang. Akhir sekali makanan yang berlambak-lambak tu dibuang. Bagi ayam, bagi kadang-kadang ayam pun tak makan. Mubazir. Lihat? Marah ni? Marah. Okey. Kemudian apa? Yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhush at-ta'khir. Kita lambatkan sahur. Sekira-kira tidak terlalu buruklah kelambatan kita tu. Dengan mana apa dalam 30 minit sebelum subuh tu kita dah bersahur. 40 minit sebelum subuh kita dah bersahur. Dan kita berhenti 15 minit sebelum azan subuh. 15 minit sebelum azan subuh kita dah berhenti dah. Dalam lebih kurang 50 ayat lah. Sebelum subuh tu kita baca 50 ayat dalam 15 minit. 15 minit sebelum subuh kita berhenti. Sunat kita berhentilah. Dia panggil imsak. Kita panggil imsak. Tapi tak wajib kita berhenti. Nak makan juga sampai 2 minit 3 minit berbaki sebelum subuh tidak ada masalah. Cuma sunat kita berhenti bersahur dalam kadar 50 ayat sebelum daripada azan subuh, dalam lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit. Yang ketiga, al-fitru ala rutabin witran. Kita berbuka dengan rutab. Rutab ni tamar yang basah. Lepas tu dengan ambil bilangan yang ganjil 1 ataupun 3. Kalau tak jumpa rutab, tempat kita tak ada rutab, tamar basah tak ada, kita makan busrin. Busrin ni tamar yang kerah, dia rangup lah, warna kuning rangup. Nanti saya tunjuk gambar kat komen nanti. Kemudian kalau tidak ada busrin, tempat kita tak ada busrin ni, kita makan tamar. Tamar ni ialah buah kurma yang kering yang kita sama makan tu lah. Okey. Kalau tidak ada juga tamar, kita berbuka dengan air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, kita berbuka dengan air biasa. Kalau tidak ada air biasa juga, kita berbuka dengan apa? Hulwun. Hulwun ni benda manis yang tidak disentuh oleh api. Kalau ada depan kita madu, ada depan kita zabib, iaitu kismis, kita berbuka dengan benda-benda lagu tu lah. Benda-benda lagu tu. Benda manis yang tidak disentuh oleh api. Kalau tidak ada juga hulwun, kita berbuka dengan halwa. Apa halwa? Halwa ialah benda manis juga, cuma yang telah disentuh oleh api. Contoh kuih-kuih dah disentuh oleh api. Kita masuk dengan api dah tu. Tapi dia manis. Kita berbuka dengan perkara-perkara lagu tu. Jadi ada turutan dia. Pertama, kalau kita ada rotab, buka dengan rotab. Kurma basah. Yang kedua, kalau tak ada, kita buka dengan busrun. Tak ada tempat kita busrun. Yang ketiga, kita ambil tamar. Tamar biasanya adalah tempat kita. Jadi kalau berbuka, makan tamar dulu. Barulah makan benda lain. Kalau tak ada juga, kita ambil air zam-zam. Kalau tak ada juga, kita ambil air biasa. Kalau tidak ada juga, kita ambil hulwun. Hulwun ni benda manis yang tidak disentuh oleh api. Seperti zabib. Seperti madu dan sebagainya. Zabib tu kismis. Seterusnya halwa. Halwa ialah benda manis yang telah disentuh oleh api, kuih-kuih dan sebagainya, yang manis-manis lah. Yang kelima, kita datangkan doa berbuka, sunat. Cuma doa berbuka ni kita datangkan selepas daripada berbuka. Sebelum berbuka kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan tu lah. Lepas kita minum air, lepas kita makan kurma dan sebagainya, kita sebut Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu
dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Doa ni kita baca selepas daripada berbuka sebab disebut Allahumma laka sumtu. Wahai Allah, untuk kamu kami telah puasa. Bila telah puasa ni kita habis puasa dululah baru kita baca doa tu. Bukan sebelum berbuka kita baca. Sebab kalau sebelum berbuka kita baca maka tak kena dengan makna bagi doa ni. Lepas tu kita doalah apa-apa yang kita nak daripada kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, sunat yang keenam, kita taftirus shaimin. Kita bagi orang yang berpuasa berbuka. Terutama orang-orang yang soleh lah. Kita tahu Tok Guru ni jenis beramal banyak. Ngaji kitab, baca kitab, ngajar kitab, dengan zikir dia, dengan baca Quran dia, dengan qiyamul lail dia tak. Ada waktu-waktu kita pergi, Tok Guru, Tuan Guru ambil dah ni buat berbuka. Kalau Tok Guru tu berbuka dengan makanan yang kita bagi, pahala Tok Guru seharian tu sebiji-sebiji dapat kat kita tak kurang walaupun satu. Itu disebut oleh Nabi lah. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dan ditashihkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan sebagainya meriwayatkan hadis man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yunqas min ajri as-shaimi syai'a. Tu siapa-siapa yang beri orang berpuasa berbuka, maka dia akan dapat pahala orang puasa tu sebiji-sebiji, 100, 100, 50, 50. Tidak berkurang langsung walaupun satu pahala. Pahala yang sangat besar lah. Yang ketujuh, kita mandi janabah sebelum daripada terbit fajar. Contoh malam Ramadan kita bersama isteri. Malam bukan siang. Dengan molek, kan salah faham. Siang Ramadan haram bersama isteri. Jadi malam tu kita bersama isteri, bersetubuh dengan isteri. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, Nabi sebut. Apa wa fi bud'i ahadikum sadaqah? Pada kemaluan isteri kamu itu ada sedekah. Jadi sahabat pelik lah. Sahabat tanya, "Wana ya Rasulullah, kita penuhkan nafsu juga dapat pahala sedekah?" Nabi sebut, dia dapat pahala sedekah. Bukankah kalau kamu buat perkara haram kamu akan dapat dosa? Begitu kalau kamu buat benda halal kamu akan dapat pahala, iaitu pahala sedekah lagi lah. Tu jadi ambil peluang lah jangan siapa ada isteri tu. Okey. Jadi yang ketujuh, kita bermandi. Kita mandi sebelum daripada subuh. Malam tu kita bersama isteri, jadi berjunub lah. Bila kita junub, kita disunatkan mandi sebelum daripada subuh. Supaya bila kita dah masuk subuh, kita dah bermula puasa. Bila kita bermula puasa tu, kita bermula puasa kita dalam keadaan kita suci. Itu yang lebih awal lah. Nak keluar daripada khilaf sebagian ulama yang mewajibkan untuk kita untuk yang mewajibkan kita memulakan puasa dalam keadaan kita tengah suci. Yang ke-8, ni penting juga ni, mandi setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Bila masuk waktu mandi ni, waktunya masuk selepas maghrib. Kita berbuka, kita mandi dulu. Sebelum pergi masjid tarawih, sebelum pergi masjid mayang maghrib, sebelum pergi mayang isyak, mandi dulu. Jelas tak? Supaya badan kita segar. Tu sunat kita mandi dulu. Dan bila sebut sunat mandi, maka cara mandi dia sebiji macam mandi wajib lah. Katakan air pada seluruh badan. Dan kita pergi ke surau dalam keadaan segar badan. Bangun badan pun wangi. Ni Tok Imam pun nak pensang tak bangun busuk. Ketiak dia, nisian dia pula panas tak. Yang ke-9, al-muhafazatu ala salati tarawih min awali lailatin ila akhiri lailah. Jagalah solat tarawih tu. Tu yang ke-9, sunat kita jaga solat tarawih. Daripada malam pertama sampailah malam terakhir. Orang kita malam pertama ramai, malam kedua makin kurang. Sepatutnya malam pertama tu tak ramai. Makin habis Ramadan tu makin ramai sebab nak kejar Lailatul Qadar dan juga nak kejar hari-hari yang nak berakhir dah. Sedangkan Ramadan ni Nabi sebut pahala dia tu berganda-ganda. Okey. Tu maksud yang tu sunat yang ke-9 lah. Lepas tu tarawih ni berapa rakaat ustaz? Orang tanya. Masuk je Ramadan bergaduh. 8 ke 20. Bergaduh tu tak pergi bersolat tarawih. Tidur kat rumah, duk main Facebook. Duk rak orang tu, hak ni salah, hak ni betul, hak ni masuk Instagram, masuk Facebook, masuk WhatsApp. Tak tunjuk hero tak. Jadi kita sebut solat tarawih 20 rakaat. Kalau buat 8 rakaat tu juga solat tarawih. Dan dapat pahala solat tarawih lah. Dalam kitab yang saya pegang ni, Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Yang semalam kita sebut lah. Karangan Al-Habib Zain bin Muhammad bin Hussein Al-Aidrus, Syekh Darul Faqih, dia sebut
Perbahasan mengenai solat tarawih. Dia mula-mula dia perkuatkan pendapat yang mengatakan 20 dengan hadis dan sebagainya. Akhir sekali dia sebab apa? ومن اقتصر هذا ومن اقتصر على بعض الانشرين بأن صلى 8 مثلا صح منه ذلك. Selepas dia bincang mengenai solat tarawih itu 20, maka dia sebut siapa-siapa yang buat sebahagian daripada 20, contoh buat 8, maka sah sembahyang dia tu. Lepas tu dia dapat apa? Wa usiba alaihi thawabut tarawih, dan dia dapat pahala solat tarawih. Ya tak? Cuma tarawih dapat 8 rakaat je lah pahalanya. Macam duha lah, duha boleh buat sampai 12, sebahagian sebut sampai 8. Kita buat 2 rakaat, pahala duha ke pahala bukan duha? Pahala duha juga, cuma dapat pahala duha 2 rakaat sahaja, bukan 8. Kalau buat 20 solat tarawih lebih baik. Begitu juga dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqutun Nafis fi madhhabi Ibni Idris. Disebut bab salatul tarawih ni, kat ta'liq tu disebut apa? Salatul tarawih 20 rakaah. Bawah tu ta'liq kat bawah tu disebut ay aktsaruha dzalik, paling banyak 20. Falau iqtasara ala ba'd al-20 sahha. Siapa yang buat sebahagian daripada 20 iaitu 8 contohnya, sahha sah. Buat 2 pun sah, buat 4 pun sah. Wa usiba alaihi thawabut tarawih, dan dapat pahala tarawih. Wa qila la, ada pendapat sebut kalau buat 8, buat 10 tak dapatlah pahala tarawih, mesti buat 20. Yang penting yang pendapat yang muktamad, atau kalau kita sebut tak muktamad sekalipun, kita takdirkan tidak muktamad, kekal ada pendapat. Buat benda bergaduh. Jangan tak? Solat hari Ramadan ni kita nak fokus kepada ibadat lah. Tak payah bergaduh lah. Tak. Buat 8, buat 10, buat 20, buat 20. Nak kita gaduhnya orang tak semayang tu. Tu. Bawa dia pergi semayang. Yang ke-10. Ta'aqqadul hafazati ala salatil witr. Kita jagalah solat witir ni. Solat witir ni sebenarnya disunatkan pada setiap malam. Tak. Malam ni disunatkan, malam yang disunatkan walaupun bukan bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan lebih dituntut lah. Dan bila masuk bulan Ramadan ada 3 khususiat penting yang tidak ada pada bulan lain bagi solat witir ni. Yang pertama, kalau solat witir pada bulan Ramadan sunat kita berjemaah. Kalau bukan bulan Ramadan, contoh bulan Syaban ni main seorang-seorang lah. Lepas tu sunat pada bulan Ramadan kita baca kuat. Kalau bukan bulan Ramadan baca slow. Sunat juga pada bulan Ramadan witir kita baca kunut separuh masa kedua. Separuh masa kedua apa? Hari ni hari ke-15, pagi 15. Hari ni pagi 15. Malam tu tak, kita berbuka, lepas tu malam tu kita panggil malam 16. Esok pagi 16. Okey, malam 16 tu dah sunat kita buat apa tu? Buat baca kunut lah, baca kunut. Sampailah malam ke-30 dan sebagainya. Okey, yang seterusnya iaitu yang ke-11, perbanyakkan baca Quran dengan tadabbur. Kalau boleh cari guru Quran lah yang boleh ajar betulkan bacaan Quran kita. Lepas tu kalau boleh belajar tafsir dan sebagainya. Yang ke-12, perbanyakkan amalan sunat. Buat rawatib, solat qabliyah, ba'diyah, sembahyang tak. Lepas tu solat duha, solat tasbih, solat awabin. Ini perkara-perkara sunat lah. Solat-solat sunat kita perlu banyakkan. Yang ke-13, al-ikthar minal a'malis salihah. Kita perbanyakkan amalan-amalan yang baik, bersedekah. Nabi kalau bulan Ramadan karrihal mursalah. Rih berrih, angin. Mursalah ni terlepas, laju lah maknanya. Tangan Nabi tu terlalu laju bersedekah. Itu memang hati, memang dunia di bawah tapak kaki lah. Kita sembang je, buat tasawuf, buat tu lah. Bila suruh sedekah kita boleh ketekuk sekali. Kita lah, orang lain. Kita belajar tasawuf ni nak baiki diri kita, bukan nak baiki orang lain. Lepas belajar tasawuf duk condemn orang lain. Orang ni tak ikhlas ni ngajar ni. Orang ni tak ikhlas belajar ni. Lepas tu orang ni pula apa? Semayang tak ikhlas. Orang ni ada ujub, orang ni ada takabur. Tu belajar tasawuf hari ni kita nak condemn orang lain, tak kena. Belajar tasawuf tu kita nak condemn diri kita lah, nak perbetulkan diri kita. Kita sini jauh sangat dengan salafus salih, jauh sangat. Kemudian kita eratkan silaturahim sunat juga. Kita ziarah mak ayah, ziarah adik-beradik, ziarah jiran, berbuka rumah jiran dan sebagainya. Kita eratkan silaturahim. Lepas tu kita hadir dalam majlis ilmu. Kalau ada pagi Sabtu, pagi Jumaat, pagi Ahad tu pergi. Tak. Dan kita dah ada semua benda dah. Kereta, kita ada motor, kita ada anak, kita ada rumah, kita ada gaji setiap bulan masuk. Lepas tu apa lagi kita nak kat dunia ni? Apa lagi? Yelah, ada waktu kita main, ada waktu kita bersukan, ada waktu kita bergembira, ada waktu kita tengok bola, ada waktu, tak ada masalah sebut semua waktu tu. Yang penting ada tak waktu untuk kita bersama Allah Ta'ala. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, mesti kena ada lah. Walaupun sebulan sekali, seminggu sekali. Sebab itu modal lah.
Sebab kita bila masuk Islam, kita yakin kiamat tu pasti, mati tu pasti, adab kubur tu pasti, semua tu pasti. Dan kalau kita dah pasti benda tu akan berlaku, takkan tak ada bekal. Jadi kena ada bekal sedikit sebanyak. Kemudian sunat i'tikaf. Sunat kalau kita dah mampu ada duit lebih, kita pergilah umrah. Lepas tu kita menuju Allah Ta'ala dengan hati dan juga seluruh anggota badan, dan kadang bersungguh-sungguh. Lepas tu kita banyakkan doa-doa yang warid daripada Nabi. Kemudian yang ke-14 ialah ijtihad. Berapa lama dah ni? Baca je lah dulu. Yang ke-14 kita ijtihad, bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kesungguhan kita tu perlu ditingkatkan lebih, terutama pada hari yang ganjil, 21, 23, 25, 27. Tu yang ganjil-ganjil tu. Bila Lailatul Qadar? Ulama berbeza pendapat. Ada 40 pendapat. Imam Syafi'i cenderung kepada Lailatul Qadar berlaku pada 21 ataupun 23 Ramadan. Jumhur ulama, kebanyakan ulama sebut 27. Ini yang kita pegang semua lah. 27 tu memang kita bangun malam lah untuk mendapatkan Ramadan ataupun mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagian ulama sebut berpindah-pindah. Boleh jadi tahun ni 21, tahun depan boleh jadi 22, tahun akan datang boleh jadi 25, tahun akan datang lagi boleh jadi 28, 27, berpindah-pindah setiap tahun. Lailatul Qadar tu. Okey. Dan hikmah Allah Taala tidak beritahu secara jelas tarikh Lailatul Qadar ialah sekian. Nabi tak beritahu secara jelas tarikh Lailatul Qadar ialah sekian. Hikmah dia apa? Hikmah dia supaya kita menghidupkan seluruh malam 30 hari tu. Sebab kalau kita tahu satu hari bulan tu Lailatul Qadar, hari tu ya kita duduk sembahyang malam tu. Hari lain tidur sebab dah dapat 1000 pahala dah. Dah tak? Apa tu dapat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pahala aku buat hari ni, ibadat hari ni dah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hari baki tu 29 tu kita tidur, pakat tidur habis. Sebab tu hikmah Allah Taala tidak bagi tahu secara jelas dalam Quran. Ulama pun hanya berijtihad. Ijtihad ni pendapat paling kuat pun akan pergi pada zanni lah, tak pergi pada yakin akan berlaku waktu sekian tak. Jadi hikmah diibhamkan, ditutup ataupun tidak diberitahu waktu secara tepat bilakah Lailatul Qadar ialah untuk kita hidupkan seluruh malam daripada malam-malam Ramadan. Okey, ciri-ciri Lailatul Qadar. Wa min khasaisiha anna la yanqidu fiha nutfatu kafirin. Kalau malam ni Lailatul Qadar contoh. Kalau ketika malam Lailatul Qadar ada dua orang kafir, isteri dengan suami bersama, tidak akan terbentuknya manusia, hasil hubungan daripada dua orang yang kafir tadi tu. Allah Taala tidak akan jadikan ataupun lahirkan ataupun bentuk senyawakan antara benih lelaki dengan benih perempuan pada malam Lailatul Qadar bagi orang yang kafir. Orang Muslim tidak ada masalah. Lepas tu malam tu juga ada kala akan terzahirnya min ajaibil malakut, yang kashifu fiha syai'un min ajaibil malakut. Ada orang cerita pokok pun akan sujud, pokok kelapa yang tinggi-tinggi tu akan sujud dan sebagainya lah. Itu perkara-perkara yang ajaib yang kita boleh tengok pada malam tu lah. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Lepas tu malam tu kita ibadat, pahala dia lebih banyak daripada alfu syahrin, 1000 bulan. Banyak sungguh lah. Okay, alamat kepada Lailatul Qadar, annaha mu'tadilah, malam tu tak sejuk sangat, tak panas sangat. Lepas tu pagi tu watatla' asyams yaumaha bayda wa laysa fiha kathiru syu'a. Pagi tu matahari terbit dalam keadaan tak terlalu terpancar cahaya dia, sebab telah ditutup oleh cahaya malaikat yang naik dan turun pada pagi itulah. Linuri al-malaikati as-sa'idin wa nazilin. Kemudian sunat juga bagi orang yang dah dapat bulan Ramadan, dapat Lailatul Qadar. Contoh saya malam ni dapat Lailatul Qadar lah. Saya tengok tanda-tanda tertentu, jadi saya yakin malam ni Lailatul Qadar. Sunat bagi saya bila saya dah tahu dan saya hidupkan malam tu, saya jangan beritahu orang lain. Sebab kalau saya beritahu orang lain putus asa. Akhir sekali baki 29 hari tu dah tak sembahyang malam dah. Sebab apa dah? Lailatul Qadar dah tak ada. Takut bimbang berlaku lagu tu. Jadi bila kita dapat Lailatul Qadar, kita duduk diam sahajalah. Cara untuk menghidupkan Lailatul Qadar ada 3 peringkat. Pertama, paling tinggi kita hidupkan seluruh malam Lailatul Qadar tu dengan ibadat, sembahyang, zikir, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Okay, peringkat yang kedua, kita menghidupkan sebahagian besar malam. Contoh malam tu 8 jam, kita hidupkan 6 jam, 7 jam,
Okey. Cara yang ketiga, kita hidupkan cara yang paling rendah, cara yang paling lekeh, kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara kita semayang isyak berjemaah di masjid. Kemudian kita berazam untuk solat berjemaah juga subuh di masjid. Okey, itu peringkat yang paling rendah. Kemudian yang ke-15, pada sunat yang ke-15 kita tahari al-iftar al-halal. Waftir al-halali ya talib al-kamali. Kita berbuka dengan perkara yang halal lah, jangan saya yang haram. Yang ke-16 tawsi'ah al-ayal. Pada bulan Ramadan ni sunat kita apa? Sunat kita berbelanja lebih sikit lah. Anak kita bagi makan sedap sikit. Zaujah kita bagi makan sedap sikit. Kita tawsi'ah, perluaskan. Keluar duit tu banyak, tidak ada masalah untuk makan, untuk minum, bagi mewah sikit lah. Pada bulan Ramadan tu sunat. Lebih-lebih lagi kalau orang fakir miskin. Tarkul lagwi wal musyatamah. Tinggalkan perkara-perkara yang larang yang tidak ada faedah, dan juga musyatamah ni bergaduh lah. Kamu maki aku maki kamu. Tinggal perkara-perkara lagu tu. Kalau orang maki kita sebut dalam hati kita bahawa aku ni sedang berpuasa. Kita nak ingatkan diri kita yang kita sedang berpuasa, dan kita tinggallah daripada balas balik cacian dia tu. Dan kalau kita tidak takut riak, kita sebut dengan lidah, aku sedang berpuasa. Tak? Okey. Waktu tu kita akan anzajir, kita sendiri akan nanzajir, akan memberi peringatan kepada kita untuk tidak teruskan pergaduhan. Okey, yang terakhir ialah satu faedah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa itu, kata Imam Ghazali, terbahagi kepada 3. Yang pertama, puasa orang awam. Saumul umum, itu puasa orang awam lah. Puasa orang awam ni ialah puasa yang semata-mata menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi dia buat perkara yang makruh. Tak? Dia buat perkara-perkara yang membatalkan dia punya pahala puasa, tengok benda haram dan sebagainya lah. Tapi perkara-perkara yang membatalkan puasa dia tidak buat. Pahala puasa boleh terbatal, tapi puasa sungguh tak terbatal. Itu puasa al-umum, hanya menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, saumul khusus ataupun saumul khawas. Ini orang yang berpuasa yang menjaga diri daripada perkara-perkara maksiat, tidak melihat perkara yang haram, tidak mengumpat, tidak maki orang lain, tidak buat sekian perkara lah yang jahat-jahat. Yang ketiga, saumul khususil khusus, ay khawasul khawas. Ini puasa orang level tinggi ni. Tu. Wa huwa shaumu amma siwallah, puasa selain daripada Allah Taala. Susahlah. Tak. Kita puasa tidur banyak. Budak Mesir tak? Bangun, tapi kita memang malam tu kita berjagalah. Tapi janganlah tidur sampai ke lepas asar baru bangun, duduk Mesir. Bangunlah awal sikit. Tidur pagi tu lepas subuh tu bangun pukul 10, pukul 11 sembahyang zuhur. Lepas tu jangan tidur lah. Lagi kelas ke, mengaji ke, mengajar ke, muzakarah ke, sampailah ke maghrib. Lepas tu ulang perkara yang sama. Malam tu kalau di Mesir, malam panjang ataupun malam sekejap. Kalau boleh tak tidur, tak payah tidur, tapi hidupkanlah malam tu dengan Quran, dengan muzakarah, dengan murajaah balik bab puasa ni. Ataupun buatlah perkara-perkara yang faedah. Jangan duduk main game sahaja ataupun tengok movie sahaja, boleh. Tapi janganlah terlalu melampau sampai kita lupa tujuan utama kita ke Mesir. Sampai situ saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah.